negara. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR 31/2023, Rang Undang-Undang Perbekalan 2024, bacaan kali yang kedua. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan. Terima kasih Yang di-Pertua dan Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa salli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tan Sri Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat yang saya muliakan, sebagai penghormatan kepada ahli Dewan Negara, saya memilih untuk membentangkan sendiri Belanjawan Madani kedua di Dewan Negara ini. Alhamdulillah, setahun negara di bawah kerajaan perpaduan bagi negara madani, dan kita telah mencatat beberapa kejayaan dalam prestasi ekonomi negara walaupun masih menghadapi tantangan ekonomi global. Kita telah menyusun pendekatan terangkum dan mampan di bawah ekonomi madani memperkasa rakyat. Pertama, pelan peralihan tenaga negara, menjamin transisi tenaga yang diperlukan. Kedua, pelan induk perindustrian baru yang memberikan hala tuju khusus tentang pendekatan yang baru diperkenalkan untuk menjamin penambahan pelaburan luar dan domestik. Ketiga, kajian separuh penggal Malaysia ke-12 yang diubah sesuai dengan anjakan baru walaupun menggunakan beberapa prinsip yang lama yang kita teruskan, tetapi beberapa anjakan baru telah diperkenalkan. Dan keempat ialah Belanjawan Madani 2024. Masalah kita ialah yang agak gusar ialah masalah inflasi. Kita mengambil alih negara dalam keadaan inflasi mencecah 4%, tapi alhamdulillah setakat Oktober 2023 kadar inflasi menurun ke 1.8%. Tahap pengangguran juga berjaya diturunkan kepada 3.4% mengikut angka September 2023, hampir menyamai kadar sebelum COVID-19 yang mencecah 3.3%. Komitmen pelaburan ini agak tinggi dan amat memberansangkan, sama ada hasil lawatan dan juga hasil usaha agensi-agensi kerajaan termasuk MITI. Komitmen mencecah 347 bilion ringgit. Negara China, Singapura, Jepun, Korea Selatan, Amerika Syarikat, UAE, Arab Saudi. Dan bagi separuh pertama 2023, kita meluluskan, ya, ini bukan komitmen, meluluskan pelaburan bernilai 132.6 bilion ringgit, iaitu melebihi 60% daripada sasaran tahun ini. Yang utama ialah jaminan berkembangnya KDNK suku ketiga mencatat pertumbuhan 3.3% ketimbang 2.9% suku kedua tahun sebelumnya. Ekonomi kita berkembang 3.9% pada 9 bulan pertama 2023, selari dengan unjuran KDNK sekitar 4%. Walaupun baru setahun, kita laksanakan dasar serta pendekatan yang jelas dan tegas. Ada langkah Belanjawan Madani kedua yang telah dilaksanakan. Umpamanya, subsidi ayam telah diapungkan dan alhamdulillah dapat mengekal kadar yang diunjurkan sebelum ini. Lebih 8,000 tanda sekolah daif siap dibaik pulih. Ketegasan kita dalam soal tata kelola tidak boleh dipertikaikan. Ini termasuk rang Undang-Undang Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal yang diluluskan oleh Dewan Rakyat. Ini untuk ahli-ahli yang berhormat harus saya tegaskan.
Ini maknanya memindahkan kuasa yang pada peringkat sekarang dikuasai sepenuhnya oleh Menteri Kewangan, tapi dipindahkan kerana unjuran yang ditetapkan. Dan sekiranya tidak memenuhi unjuran pertumbuhan atau unjuran fiskal dan defisit, Menteri Kewangan terpaksa bentang semula untuk dibahas di Parlimen. Ya. Jadi keputusan ini lebih telus, tapi menunjukkan kesungguhan kita menghormati prinsip tata kelola. Dan untuk merancak pelancongan dan ekonomi, pengecualian visa tempoh 30 hari setelah kita umumkan minggu lalu, baik negara-negara Arab, Teluk, Turki, Iran, dan kita kembangkan juga ke negara China dan India 30 hari mulai tanpa visa mulai 1 Disember 2023 hingga 31 Disember 2024. Ada yang lain Muhammad yang mungkin gusar kerana kemungkinan isu keselamatan dibangkitkan. Maka agensi keselamatan telah diminta untuk perkuatkan penapisan aspek keselamatan supaya kemudahan ini tidak menjejaskan keselamatan negara. Semua usaha di bawah Belanjawan Madani kedua akan menyusul setiap keutamaan ekonomi madani yang dicerahkinkan kepada 3 tumpuan utama. Pertama, tata kelola terbaik demi ketangkasan perkhidmatan. Kedua, penstrukturan semula ekonomi bagi melonjak pertumbuhan. Dan ketiga, peningkatan darjat hidup rakyat. Mengenai reformasi fiskal, pertumbuhan dijangka KDNK diunjur antara 4 hingga 5%. Defisit fiskal diunjur berkurang kepada 4.3%. Ya. Ini 5.6% 2022 yang kita warisi. Kita dah turunkan ke 5% tahun ini dan insya-Allah 4.3% tahun depan. Ini sangat penting untuk menjamin keyakinan dan juga menunjukkan kesediaan kita mengurus ekonomi secara lebih bertanggungjawab. Belanjawan 2024 menyediakan 393.8 bilion ringgit dengan 303.8 bilion ringgit untuk mengurus 90 bilion ringgit untuk pembangunan dan 2 bilion ringgit untuk simpanan luar jangka atau kontingensi. Beberapa cukai baru diperkenalkan. Skop perkhidmatan bercukai diperluas. Cukai perkhidmatan kepada 8% ketimbang 6% sekarang. Namun agak tidak membebankan rakyat. Kenaikan tidak melibatkan perkhidmatan seperti makan minum, telekomunikasi, parkir kereta dan logistik. Cukai keuntungan modal bagi pelupusan saham tidak tersenarai oleh syarikat tempatan berdasarkan keuntungan bersih akan berkuat kuasa mulai 1 Mac 2024 pada kadar 10%. Kerajaan akan mengenakan cukai barang bernilai tinggi pada kadar 5 hingga 10% ke atas barang bernilai tinggi tertentu berdasarkan nilai ambang harga barangan. Ini juga dipastikan tidak menjejaskan sektor pelancongan kerana pelancong asing boleh mendapat bayaran balik cukai tax refund di lapangan terbang. Kerajaan akan menyelesaikan semula subsidi secara berfasa. Ini agak kontroversial, tetapi seperti mana saya tekankan, kalau ikut ke jumlah subsidi tahun ini, tanpa langkah-langkah diambil termasuk pengampungan ayam, ia akan mencecah 81 bilion ringgit. Ini merupakan jumlah subsidi tertinggi yang diperkenalkan oleh mana-mana negara di Asia. Dan bagi negara dengan prinsip tata kelola dan pengurusan bertanggungjawab, ini tidak mampu diteruskan oleh kerana tanggungan hutang dan beban hutang akan tinggi. Tetapi harus ada pendekatan, maka caranya ialah meningkatkan jumlah sumbangan tunai ramah kepada rakyat. Mana tiap keupayaan kita menjimatkan belanja atau mengurangkan subsidi, penjimatan itu sebahagiannya akan dipulangkan kepada rakyat melalui sumbangan tunai rahmah, maka kita tingkatkan jumlah sumbangan tunai rahmah ini
dari 8 bilion ringgit tahun 2023 kepada 10 bilion ringgit tahun 2024. Umpamanya, harga ayam telah diapungkan bermula 1 November. Dan Alhamdulillah, tinjauan harga ayam rata-rata masih berada di bawah siling RM9.40 satu kilogram sebelum ini. Kerajaan terus menyasarkan semula subsidi elektrik mengikut tahap penggunaan. Ini menarik kerana ini juga menjadi isu kontroversial pada peringkat awal, tapi yang dikenakan hanya peringkat tertinggi 1% dan 99% itu tidak dikenakan, tidak dikurangkan subsidi, maknanya kadar bayaran tetap kekal sama. Tetapi penjimatan tingkat tertinggi yang saya sebut maha kaya walaupun tidak disenangi oleh sebahagian orang, tapi maksud saya bila subsidi itu diberikan pada golongan paling kaya. Ini tidak musabah. Subsidi ini macam sedekah, patut diberikan kepada orang yang memerlukan. Dan bila kita perkenalkan tahun ini penyasaran semula subsidi elektrik, kita jimatkan 4.6 bilion ringgit yang diperolehi oleh 3.5 juta warga asing yang sekarang mendapat manfaat dan juga orang yang dianggap kategori terkaya di negara. Jadi bila kita tarik subsidi untuk mereka, tidak ada charge tambahan, tidak ada cukai tambahan, tidak ada levy tambahan, yang dilakukan adalah menarik balik subsidi kepada kategori ini dan juga kepada 3.5 juta warga asing. Jadi kita jimatkan 4.6 bilion ringgit. Ayam yang tadi saya sebutkan tadi, untuk 1 tahun kita boleh jimat lebih 1.2 bilion ringgit. Subsidi diesel akan disasarkan semula secara berfasa. Harga diesel subsidi akan terus dinikmati oleh pengguna terpilih seperti syarikat pengangkutan barangan. Yang kedua adalah ikhtiar kedua adalah agenda reformasi institusi, dan ini pasukan petugas STAR, pasukan khas reformasi agensi yang dipengusikan oleh Tan Sri KSN, diberi tugas untuk mencari jalan mempercepatkan projek. Kadang-kadang kita luluskan projek, pelaksanaannya mengambil masa bertahun-tahun. Ya. Dan oleh itu kita adakan satu pasukan khas dan kita berikan keutamaan. Umpamanya, projek membina dan membaik pulih kuartus kerajaan yang sangat dhaif. Perumahan polis, perumahan tentera, perumahan penjara, termasuk penjara Sungai Buloh. Saya perhati baru-baru ini masih sangat dhaif. Jadi oleh itu kerajaan memperuntukkan untuk kuartus ini 2.4 bilion ringgit dan jawatankuasa ini akan pastikan dia dibelanjakan dengan kadar yang sangat cepat. Saya juga umumkan baru-baru ini Identiti Digital Nasional IDN. Ini kerana tiap kementerian, kadang tiap agensi perkenalkan sistem digital sendiri. Dan ini membebankan kewangan rakyat, negara. Dan oleh itu diperkenalkan IDN dan MIMOS sebagai agensi pelaksanaan program IDN, dan peringkat awal diberikan 80 juta ringgit untuk menyiapkan prasarana prakasa yang cukup untuk melaksanakan dalam keadaan segera. Pendaftaran IDN untuk pegawai-pegawai kerajaan telah dimulakan mulai minggu ini. Saya sentuh tadi tentang ikhtiar ketiga, perkhidmatan dan projek rakyat. Tandas yang anak cucu kita gunakan di seluruh sekolah. Saya sebut sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Arab, dan sekarang akan menjejaskan sehingga Ma'had Tahfiz. Itu tandas itu di tahap maknanya kategori yang kelas F. Jadi tidak menasabah untuk kita latih anak-anak cucu kita ke sekolah dengan tandas yang begitu kotor dan tidak lengkap. Dan untuk tahun ini Alhamdulillah kita dah siapkan pembaikan tandas di 8,354 sekolah dan telah siap sepenuhnya tahun ini. Dan tandas-tandas seluruh negara tambahannya akan disiapkan dengan tambahan peruntukan 150 juta ringgit. Kemudian kita ada kecelakaan jalan raya yang berterusan, maka KKR
Kementerian Kerja Raya, khususnya JKR, telah diberikan dana dan mengambil tindakan, diberi tempoh 24 jam sekiranya ada aduan jalan berlubang di jalan persekutuan. Jadi ahli-ahli yang berhormat boleh ambil maklum ini, dalam tempoh 24 jam mesti ada tindakan daripada jabatan untuk menyelesaikan kerana dana telah disediakan. Selain daripada peruntukan maris kepada kerajaan-kerajaan negeri sebanyak 5.4 bilion ringgit supaya jalan negeri diurus oleh kerajaan negeri dengan dana kerajaan persekutuan. 28 bilion ringgit disediakan bagi selenggara jalan dan jambatan persekutuan, termasuk 300 juta ringgit untuk kontraktor G1 hingga G4. Dan oleh kerana pentadbiran itu kadang-kadang melambatkan, kita menurunkan kuasa kepada jurutera daerah. Jurutera ada kuasa untuk menyelenggara projek-projek kecil. Dulunya setakat RM100,000, sekarang kita tambah RM200,000, dan ini untuk 115 jurutera daerah dengan peruntukan RM30 juta. MA 1963 yang dekat dengan hati nurani Tan Sri Yang Bertuah. Ini berlarutan lama dan ada yang bangkitkan dalam perbahasan di Dewan Rakyat juga mengapa kita pilih untuk memberikan peruntukan yang tinggi di Sabah dan Sarawak. Saya telah jelaskan bahawa pertama, kita terikat dengan janji Perjanjian Malaysia 1963. Kedua, beberapa daerah terutama pedalaman dan terpencil di Sabah Sarawak itu keadaannya itu sangat terbelakang ketimbang kemajuan di negeri-negeri di Semenanjung. Maka oleh itu peruntukan pembangunan saja, ya, pembangunan Sarawak meningkat kepada 5.8 bilion ringgit dan pembangunan Sabah 6.6 bilion ringgit. Dan tidak adil untuk dibandingkan dengan peruntukan negeri-negeri di Semenanjung kerana keluasan dan permasalahan dari segi praktiknya. Seperti mana yang saya sebut, kadar pemberian khas di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan untuk Sarawak dan Sabah. Itu ke Sarawak sejak tahun 1969 diberikan 16 juta ringgit sahaja dan tidak berubah. Jadi bila diteliti semula keadaan sedemikian, walaupun di Sabah dinaikkan ke 125 juta, maka saya berunding dengan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak, sementara diperinci, dicerakin beberapa kaedah detail sebagai interim, kita beri daripada 16 juta ringgit kepada 300 juta ringgit untuk Sarawak dan 300 juta ringgit untuk Sabah. Dan bagi ahli yang berhormat harus lihat konteks ini. Konteks ini adalah konteks perakuan yang dimeterai dalam Perjanjian Malaysia 1963. Ini bukan perkara baru tetapi tidak dilaksanakan ataupun dilaksanakan secara kecil dahulu yang menimbulkan keresahan. Begitu juga undang-undang lembaga dasar hasil dalam negeri yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat takluk kepada keputusan Yang Berhormat Dewan Negara, iaitu pindaan bagi membolehkan wakil Sabah dan Sarawak dalam lembaga pengarah LHDN. Perkara ini nampak tidak terlalu besar, tetapi sukar saya menjawab mengapa perkara ini tidak dilakukan. Sebab itu saya dah minta Timbalan Perdana Menteri kedua untuk mempengusikan mesyuarat dan menyelesaikan dalam keadaan segera hal-hal yang boleh kita lakukan. Selain itu, kita telah bersetuju untuk terus mengadakan perbincangan dengan kedua-dua kerajaan negeri dan hal-hal yang boleh kita pindahkan seperti mana kuasa kawal selia bekalan elektrik. Kalau ikut Perjanjian Malaysia, itu kuasa negeri. Tetapi untuk Sabah belum. Ada pertimbangannya. Pertama, kerana urusan keuangan memerlukan peruntukan kerajaan persekutuan, dan keduanya kekuatan pengurus dan pegawai.
Di Sarawak nampak lebih bersedia, maka telah dipindahkan lama. Tapi untuk di Sabah, kita luluskan kuasa kawal selia bekalan elektrik berkuat kuasa 3 Januari 2024 untuk Sabah. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya tekankan perkara ini kerana mengelakkan daripada pandangan negatif seolah-olah ada pertimbangan khusus untuk Sabah Sarawak. Dia tidak ada pertimbangan khusus, pertimbangannya pertamanya pertimbangan nasional, pertimbangan pembangunan dan ketiganya terikat dengan perjanjian Malaysia 1963. Ikhtiar keempat ialah merombak struktur ekonomi. 10% daripada jumlah pelaburan NIMP disediakan untuk memacu misi NIMP dengan dana permulaan RM200 juta. Keutamaan pelaburan ini tertempu kepada bidang high growth, high value, HGHV. Pendekatan insentif berasaskan keberhasilan yang menggunakan sistem tiering dilaksanakan. Ini agak anjakan daripada pelan perindustrian yang terdahulu. Jadi kita galakkan cukai pelaburan semula secara tiering diberikan dalam bentuk allowance cukai pelaburan 70% atau 100%. Kawasan perindustrian di Bayan Lepas, Pulau Pinang, Kulim High Tech Park, Kedah telah menghimpunkan syarikat-syarikat E&E terkemuka dan sekarang Sarawak telah juga ke depan dalam bidang hidrogen dan green energy dan renewable energy. Bagi membina ekosistem lebih luas untuk kluster E&E di wilayah utara, kawasan perindustrian berteknologi tinggi baru akan diperkenalkan di Krian, Perak Utara. Ikhtiar kelima memperkasa PMKS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Keseluruhan nilai pinjaman dan jaminan pembiayaan untuk manfaat usahawan PMKS berjumlah RM44 bilion. Usahawan mikro dan peniaga kecil disediakan kemudahan pinjaman kecil dengan dana keseluruhan RM20.4 bilion di bawah agensi seperti Bank Negara Malaysia, Bank Simpanan Nasional dan Tekun. Amanah ikhtiar yang telah terhenti bantuan kerajaan selama beberapa tahun telah kita pulihkan dan tingkatkan dengan pengurusan baru yang lebih cekap. Kita mulanya memberikan 1 juta pinjaman khususnya bagi ibu tunggal miskin, kemudian kerana prestasinya baik dan kadar pinjaman tak berbayar, NPL terendah. Ini tidak ada agensi yang dapat catat prestasi begitu. Maknanya hampir 100% bayar. Kalau ada pun sedikit kekurangan itu peminjam lelaki. Peminjam perempuan semuanya bayar. Sebabnya saya tak tahu, Tan Sri Yang Di-Pertua mesti bantu. Kerajaan menyediakan peruntukan pembiayaan baru sebanyak RM100 juta bagi menyokong fungsi Amanah Ikhtiar Malaysia yang berupaya membasmi kemiskinan, terutama kemiskinan tegar. RM100 juta disediakan bagi geran pendigitalan sehingga RM5,000 untuk manfaat lebih 20,000 usahawan PMKS. Pendidikan TVET 2024 itu jumlahnya RM6.8 bilion. Tetapi kita lihat umpamanya pelaksanaan tidak sangat memuaskan di semua pusat TVET. Maka di bawah TPM 1 diselaraskan tindakan dan setakat 5 Oktober 17 JLC dan 44 syarikat swasta telah terlibat dalam pemeterian dengan 61 pusat TVET. Maknanya TVET akan diteruskan tapi ada sinergi kerjasama dengan syarikat swasta atau GLC. Umpamanya Petronas. Kalau dilatih TVET itu dari sudut welding dan lain-lain yang berkaitan dengan keperluan Petronas, lebih baik Petronas bantu menguruskannya. Proton, Geely untuk automotive industry. Daripada TVET secara berasingan melatih, lebih baik Geely atau Proton pergi ke TVET, menentukan kaedah latihan dan menyediakan beberapa kelengkapan machinery untuk membantu. Itu pendekatan baru
yang saya fikir insya-Allah akan lebih berkesan. Lulusan TVET ini umumnya 97% mendapat pekerjaan. Tetapi gaji mereka masih di tahap RM2,000. Ini tidak memuaskan. Sekiranya diikuti dengan kursus dengan Petronas atau Geely, sinergi dengan TVET, gaji mereka meningkat RM3,500 hingga RM5,000. Di tempat yang sama tapi persejilan oleh GLC dan juga syarikat swasta. Pembangunan sumber manusia berhad HRD Core bermanfaat dana RM1.6 bilion untuk 1 juta tawaran latihan. Dana khas 15% berkutipan levy untuk program latihan madani. Satu lagi ialah levy berperingkat untuk pekerja asing sebelum hujung tahun 2024, iaitu kadar levy yang lebih tinggi bagi majikan dengan pekerja asing yang lebih ramai. Kalau pekerja itu tinggi, maka levy juga akan lebih tinggi. Alihnya Muhammad, tentang Sdn Bertua, ekonomi rakyat akan terus diangkat dan dimanfaat. Pertama, pusat penjaja dan prasarana pasar awam yang uzur di 150 kawasan PBT akan dibaik pulih dan dinaik taraf dengan peruntukan RM110 juta. Seperti yang Muhammad sedia maklum, di Kuala Lumpur, saya telah sebut, sebenarnya bila kita terkenal dengan Mercu Tanda, Twin Tower dan lain-lain, saya mahu Kuala Lumpur juga dikenali sebagai tempat warung, gerai dan restoran kecil yang bersih kerana dimanfaatkan oleh majoriti rakyat di negara ini. Dan setakat ini sudah hampir 40 gerai yang dipulih di Kuala Lumpur. Dan saya juga telah minta kerajaan negeri mengambil tindakan yang sama supaya memberikan sedikit integriti dan maruah kepada peniaga-peniaga kecil dengan tempat yang bersih dan sesuai digunakan. Kedua, 10,000 gerai dan warung kecil diperindah dan ditingkatkan kebersihan. 4,000 unit ruang niaga baru yang seragam, selesa dan selamat di seluruh kawasan PBT. Ini peruntukan RM50 juta. Kerajaan setuju untuk melaksanakan pelan liberalisasi visa. Saya telah umumkan tadi, tetapi nak jelaskan umpamanya, selain daripada pengecualian visa 30 hari itu, iaitu menambah multiple entry visa bagi 30 hari, maknanya dia boleh masuk keluar dengan menggunakan visa sekali saja, dan pas lawatan sosial jangka panjang, terutama bagi pelajar antarabangsa yang tamat pengajian melibatkan 23 warga negara, dan visa transit umrah. Nah, ini perbincangan kita dengan kerajaan Arab Saudi yang bersetuju untuk menyediakan satu kawasan khas di lapangan terbang untuk menjadikan Malaysia dan KLIA sebagai hub untuk orang menunaikan haji dan umrah dengan lebih mudah. Maknanya cek visa itu dilakukan di KLIA dan tidak di Jeddah atau di Madinah atau di mana-mana kota di Arab Saudi. Ini saya fikir satu pengiktirafan yang baik kepada negara kerana ini hub untuk rantau Asia. Seni, RM160 juta disediakan untuk penggiat seni. Kerada duty hiburan bagi wilayah persekutuan bagi artis tempatan diturunkan. Ini saya nak beritahu bukanlah maksudnya untuk menggalakkan maksiat. Yang mereka ada hiburan anak-anak muda dengan syarat-syarat yang terkawal, itu kita kurangkan kadar duty hiburan walaupun kita dikritik keputusan ini sebagai satu galakan yang tidak baik. Tidak, syarat-syarat masih diketat yang mesti dipatuhi. RM510 juta disediakan bagi dana R&D di bawah Musti. RM2.4 bilion disediakan untuk Felda, Felkra dan Risda untuk merancangkan aktiviti agrokomoditi meningkatkan sosioekonomi pekebun kecil. Baik. Satu pengumuman penting yang saya lakukan baru ini ialah tentang insentif pengeluaran getah. Kerana pekebun kecil getah banyak merungut
kerana tidak ada kenaikan. Saya nak sebutkan bahawa memang tidak ada kenaikan sebelum ini. Yang dinaikkan hanya tahun lalu dari RM2.50 ke RM2.70. Jadi bagi orang yang mengkritik kerajaan harus ingat, tidak ada kenaikan sebelum ini. Kenaikan hanya tahun lalu RM2.50 ke RM2.70 dan tahun ini saya umumkan dari RM2.70 naik RM3 yang juga menambah peruntukan RM300 juta. Ikhtiar berikutnya yang ketujuh ialah agenda mampan dan peralihan tenaga. Ini disebut transisi tenaga. Kerajaan menyediakan dana mudah cara peralihan tenaga negara dengan jumlah RM2 bilion. Ini pelaburan melebihi RM170 juta oleh TNB, Jentari dan Tesla Malaysia untuk memasang 180 stesen pengecasan EV. Bagi menggalakkan penggunaan motosikal elektrik, kerajaan memperkenalkan skim menggalakkan penggunaan motosikal elektrik kepada rakyat berpendapatan tahunan RM125 ke bawah. Skim ini akan memberikan rebate sehingga RM2,400 kepada pembeli. Dari bulan Disember, kita buka permohonan untuk skim tersebut. Bilangan ranger community memang ditambah jadi 2,000 orang. Jadi bertanya, mengapa peningkatan begitu rupa? Kerana hutan simpan kekal ni sentiasa diceroboh. Sama ada hutan ditebang atau haiwan liar dicuri dan diseludup. Sebab itu ditambah 2,000 dan ditambah peruntukan RM60 juta. Tebatan banjir jadi masalah dan kita jangka akan juga menimbulkan masalah. Semalam di Parlimen saya umumkan beberapa tindakan baru tambahan persiapan awal. Jangan tunggu sehingga musim banjir. Tetapi yang penting adalah projek tebatan banjir. Iaitu 33 projek yang telah dijalankan dan sedang dijalankan dan dalam proses pelaksanaan. Ini termasuk di kawasan-kawasan di mana permasalahan banjir itu besar, termasuk terutamanya Kelantan, Terengganu dan Pahang. Selain daripada RM1 bilion tambahan di antara Negeri Sembilan, Kedah, Selangor dan Johor. Jumlahnya setakat ini mencecah RM11 bilion. NADMA, Agensi Pengurusan Bencana Negara, diperuntukkan RM300 juta. Dalam belanjawan madani, saya telah arahkan supaya RM100 juta disalurkan segera tahun ini bagi memastikan kesiapsiagaan NADMA menguruskan bencana banjir yang sedang melanda negara. Industri agromakanan. Ini menjadi satu masalah besar bagi negara kita kerana import barang makanan dan terkait sudah mencecah lebih RM60 bilion. Bagi negara yang tanahnya subur, ini tidak musabah. Oleh itu, penekanan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu adalah ke arah pengeluaran dan produktiviti dan RM2.6 bilion disediakan dalam bentuk pelbagai subsidi dan insentif. Harga lantai belian padi ditingkatkan kepada RM1,300 per metrik tan bagi membantu pendapatan pesawah. RM105 juta disediakan untuk kerjasama dengan kerajaan negeri dalam mengoptimum penggunaan tanah. Ikhtiar 8 melindungi kebajikan rakyat. RM58.1 bilion untuk membiayai pelbagai bentuk pemberian kepada rakyat. Subsidi, insentif, bantuan 50% adalah untuk mengawal harga barangan. Jumlahnya 58.1%. RM200 juta untuk meneruskan program Payung Rahmah, jualan rahmah yang menawarkan barang pada keperluan asas pada harga sehingga 30% lebih rendah dan diperluaskan kepada semua dewan kawasan undangan negeri di seluruh negara. STR, ini sumbangan tunai rahmah. Ini Tan Sri Yang di-Pertua agak penting sebab ini cara kita
mengurangkan beban sekiranya ada permasalahan kenaikan barang. Dan malahkan saya jamin, kalaupun ada kesan kalau kita perkenalkan penyasaran minyak, mengurangkan subsidi minyak, kita akan tambah bagi rakyat 60-70% rakyat, mencecah mungkin 10 juta orang, itu memberikan melalui skim atau sumbangan tunai rahmah STR, maknanya memastikan wang disampaikan kepada mereka untuk mengurangkan beban sekiranya ada terbukti kenaikan harga yang diperkenalkan oleh kerajaan. Jadi dalam fasa 4 2023 yang disalurkan sebelum perayaan Deepavali itu bernilai 2.1 bilion ringgit. 2024 penyasaran semula subsidi ini dengan saya katakan bersama dengan pemberian STR. Setakat ini 9 juta penerima STR, maknanya 60% penduduk dewasa. Dan ini dijangkakan ditingkatkan 2 bilion ringgit lagi supaya jumlah itu bertambah dan mengurangkan beban bagi rakyat yang terkesan. Kadar minimum STR iaitu golongan bujang juga meningkat dari RM350 kepada RM500. Maksimum meningkat dari RM3,100 kepada RM3,700. Bayaran pertama STR untuk kategori isi rumah dinaikkan maksimum dari RM300 ke RM500. Sumbangan asas rahmah SARA diperkenalkan memudahkan penerima STR hanya menggunakan MyCard bagi keperluan membeli di kedai runcit. Mengambil kira maklum balas yang baik, manfaat SARA diperluas pada 700,000 orang penerima STR yang akan menerima RM100 sebulan untuk tempoh 12 bulan. Jadi daripada beri terus RM1,200, dari segi pelaksanaan kajian dan analisa yang mempersulitkan kadang-kadang orang belanja awal, maka ditetapkan pemberian itu diberi tiap bulan. Permohonan baru STR 2024 mula dibuka sepanjang tahun 2024 dan tidak hanya sekali setahun. Kerajaan akan melaksanakan program e-Madani iaitu tawaran e-kredit tunai RM100 one-off kepada 10 juta rakyat dewasa yang layak dengan peruntukan RM1 bilion. Pendaftaran dan tuntutan kredit e-Madani akan dibuka melalui Isnin 4 Disember hingga 20 Februari 2024. IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat, berjaya meningkatkan pendapatan bulanan lebih 2,000 peserta. RM500 juta disediakan untuk meningkatkan penyertaan lebih ramai rakyat susah bagi menambah pendapatan mereka. Program perlindungan sosial akan ditambah baik. Kadar tanggungan kerajaan bagi skim keselamatan sosial pekerja sendiri ditingkatkan kepada 90% dengan peruntukan RM100 juta. Had caruman padanan kerajaan di bawah program I-Saraan KWSP ditingkatkan kepada RM500 setahun, terhad kepada RM5,000 seumur hidup. Had penjualan cukai pendapatan ke atas allowance penjagaan anak yang diterima oleh pekerja atau dibayar terus oleh majikan kepada pusat jagaan kanak-kanak ditingkatkan dari RM2,400 kepada RM3,000. Membudaya semangat kesukarelawan di kalangan belia di antara 18 hingga 20 tahun, kerajaan menerapkan konsep Pay it forward. Ganjaran RM500 disediakan kepada belia yang menjalankan aktiviti kesukarelawanan dengan badan yang diiktiraf kerajaan.
Orang asli diberi peruntukan 330 juta ringgit ketimbang 305 juta ringgit tahun ini. Orang kurang upaya untuk mandiri peruntukan ditambah menjadi 1.2 bilion ringgit. Kadar allowance pelatih OKU yang mengikuti program pemulihan dalam komuniti ditingkat kepada RM300 ketimbang RM150 sekarang. 1 bilion ringgit bagi melindungi kesejahteraan warga emas. Ikhtiar 10 pendidikan. Kementerian Pendidikan diperuntukkan 58.7 bilion ringgit, tambahan lebih hampir 3 bilion ringgit ketimbang tahun lalu. Biasiswa kecil persekutuan sekarang ditetapkan bagi pendapatan yang setakat RM1,500 bagi satu keluarga. Ini ditingkatkan mengikut kadar pendapatan garis kemiskinan 2,589. Mana syarat ini menyebabkan 35,000 lagi anak daripada keluarga kurang mampu mendapat bantuan. Kementerian Pendidikan Tinggi diperuntukkan 16.3 bilion ringgit, penambahan 1 bilion ringgit daripada tahun sebelumnya. 300 juta ringgit disediakan untuk menyelenggara prasarana IPT. 250 juta ringgit disediakan untuk menggantikan dan meluaskan capaian Wi-Fi di semua universiti awam. Kita juga perkenalkan Fakulti Artificial Intelligence, kecerdasan buatan di UTM dengan segera dengan peruntukan 20 juta ringgit sebagai permulaan. Ini setelah saya melihat Syekh Muhammad bin Zayed University of Artificial Intelligence di Abu Dhabi. Universiti pertama yang adakan Artificial Intelligence yang agak jauh ke depan daripada kebanyakan negara. Maka saya putuskan harus kita segera melangkah ke depan, meminta anak-anak yang punya potensi menguasai Artificial Intelligence dengan beberapa pertimbangan soal nilai yang mahu kita terapkan. Diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN bermula 14 Oktober iaitu sehingga 31 Mac 2024 dengan kadar antara 10 hingga 15% diskaun. Tuan Yang Dipertua, dalam beberapa kenyataan saya tekankan bahawa kita tidak boleh betul ansur dalam pelaksanaan prinsip dan peruntukan yang dimeterai dalam perlembagaan negara. Umpamanya pelaksanaan bahasa kebangsaan. Kerana masih ada syarikat tempatan dan perseorangan menulis kepada Jabatan Kerajaan dalam bahasa Inggeris. Ini terkecuali Sabah dan Sarawak kerana mengikut perjanjian Malaysia 1963, bahasa Inggeris masih digunakan pakai. Jadi oleh itu kerajaan tidak mahu tolak ansur dari segi menjamin penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dan bahasa ilmu di negara kita. Tapi setelah itu ditekankan, mulai tahun depan, dengan maksud menetapkan penguasaan bahasa Melayu yang lebih maju dan bertahap tinggi, kita juga akan pastikan supaya penguasaan bahasa Inggeris di kalangan anak-anak dapat ditingkatkan. Dia dalam keadaan ini, dia bukan zero sum game. Yang perlu ialah semua pelajar tidak bertolak ansur dalam penguasaan bahasa Melayu yang baik. Tetapi sekiranya ini dapat dipatuhi, kita mesti pastikan mutu penguasaan bahasa Inggeris ditingkatkan kerana negara harus mampu bersaing dan punyai kecekalan dan kepakaran untuk menguasai bahasa dengan teknologi yang dibawa. Kementerian Kesihatan mendapat tambahan peruntukan menjadi 41.2 bilion ringgit. Ini termasuk perolehan peralatan perubatan di hospital 766 juta ringgit. Kerajaan bercadang mengenakan duty excise
ke atas produk tembakau kunyah pada kadar 5%, yang ditambah RM27 1 kilogram, seperti mana duty excise yang dikenakan ke atas tembakau snuff. Saya tak faham hal ni. Sebagaimana yang Berhormat lebih arif. Kadar duty excise bagi minimum bergula dinaikkan. Maknanya sugar products, ya, 40 sen kepada 50 sen seliter. Saya umumkan baru-baru ini cara yang sangat merunsingkan. Ya, Malaysia tercatat sebagai negeri yang di Asia yang paling tinggi terkesan penyakit diabetik, kencing manis. Jadi oleh itu kita harus ada kempen lebih berkesan bermula daripada kantin Dewan Negara supaya kadar gula dikurangkan. Dulu dalam kajian umpamanya Kelantan punya kesan diabetik paling tinggi. Saya masih ingat perbincangan dengan Menteri Besar marhum Tuan Guru Ning Abdul Aziz. Beliau terus mengambil tindakan. Semua majlis-majlis yang beliau hadir mesti setengah, dan kalau untuk beliau tidak ada gula. Setelah beberapa tahun, diabetik tertinggi pindah ke Kedah. Maksudnya Kelantan yang berpuluh tahun mendapat nombor 1 diabetik jatuh nombor 2. Sekarang yang paling tinggi Negeri Sembilan. Jadi saya telah bincang dengan Menteri Besar supaya ada kempen lebih berkesan. Kita tidak mahu hospital-hospital Negeri Sembilan dipenuhi oleh Yang Berhormat dengan masalah kencing manis ni. Skim perubatan madani diperluas ke seluruh negara dengan peruntukan RM100 juta yang akan memberi manfaat kepada 700,000 rakyat. Program Komuniti Madani, ini satu program baru yang saya perkenalkan. Maknanya, Malaysia di antara negara pertama, selain berdaya menoktahkan kemiskinan tegar, kita pastikan tiap kampung, tiap rumah panjang, ataupun perkampungan orang asli di pedalaman, dan juga di rumah-rumah miskin bandar, dan juga kawasan perumahan sederhana, diberikan RM100,000 atau minimal RM50,000 kalau jumlah itu terlalu kecil penduduknya. Dan kampung, masyarakat kampung sendiri memutuskan apa yang mereka nak gunakan wang itu untuk kegiatan ekonomi. Dia putuskan dan kita bertanggungjawab kepada mereka, jentera kerajaan membantu. Selama ini dia ditetapkan di kementerian, kemudian pejabat daerah dan atau pejabat jabatan, mereka putuskan. Ini diteruskan. Tetapi kita berikan satu makna participatory democracy, prinsip musyawarah yang sebati dengan tradisi budaya kita, dan biar mereka putuskan, dan ini akan dikenalkan dengan permulaan RM1 bilion untuk maksud tersebut, dan akan diperkembangkan dari masa ke semasa. Dan kita libatkan semua masyarakat kampung, dan kita akan pastikan tidak ada unsur diskriminasi mana-mana kumpulan, sama ada kaum atau parti atau agama. Siapa saja dalam kampung itu harus dimaklum untuk menghadiri dan memutuskan bersama. Subsidi pengangkutan awam ditingkatkan, termasuk RM150 juta untuk program transformasi bas henti-henti, dan kita tambah ke 3 lokasi baru di Kota Baru, Kuantan dan Kota Star. 2 negeri pembangkang, 1 negeri perpaduan. RM209 juta untuk subsidi pengangkutan udara bagi manfaat penduduk pedalaman Sabah dan Sarawak, kerana kos pengangkutan udara terlalu tinggi. Jadi kerajaan negeri Sarawak cadangkan untuk mengadakan satu syarikat penerbangan sendiri, dan subsidi daripada kerajaan persekutuan akan diteruskan. Pas bulanan MY50 akan diteruskan dengan manfaat kepada 180,000 penduduk Lembah Kelang. Perumahan RM2.47 bilion disediakan, dan skim jaminan kredit perumahan ditambah sehingga RM10 bilion untuk manfaat 40,000 peminjam.
Kementerian Pertahanan memperlihatkan peningkatan peruntukan juga iaitu kepada 19.7 bilion ringgit dan KDN Kementerian Dalam Negeri 19 bilion ringgit. Kedua-duanya menyaksikan pertambahan. Tapi syarat yang dikenakan Tan Sri Dato' ini sangat penting. Selama ini masalah kita adalah masalah perolehan. Bangunkan LCS tak siap, kapal-kapal tak sampai, pesawat-pesawat tak terbang dengan memuaskan. Pelbagai masalah. Oleh itu saya putuskan semua pengurus tentera bidang masing-masing memutuskan sendiri kelengkapan yang mereka perlukan tanpa campur tangan luar dan mereka bertanggungjawab sepenuhnya sekiranya ada masalah teknikal ataupun pelaksanaan. Kerajaan khususnya Kementerian Kewangan akan berunding hanya dari segi kos dan sebaiknya kita runding tidak melalui ejen tetapi terus dengan kerajaan berkenaan. Kita dah mula dengan Turki dan Korea Selatan dan Itali kalau ada apa-apa yang diputuskan. Tapi yang memutuskan itu adalah pengurusan sendiri. Kalau tentera laut, dia putuskan. Kalau tidak sekarang, Tan Sri Dato' berbilion ringgit itu hanya tiris. Tak dapat kawal lagi. Dan ini yang saya perhatikan daripada zaman saya dulu dalam kerajaan sampai sekarang. Sebab itu kita buat anjakan dan walaupun tidak menyenangkan banyak pihak tapi saya rasa tidak ada pilihan. Soal keselamatan dan kelengkapan ini soal yang sangat kritikal bagi kita. Kita tidak mampu belanja puluh bilion ringgit dan menyaksikan kelengkapan yang sangat daif ketimbang keupayaan negeri-negeri lain. Kita juga perkenalkan apa yang disebut Agensi Tunggal Sempadan Negara atau Single Border Agency. Dan kita saksi umpamanya beberapa hari lalu saya dengan Perdana Menteri SETA Thailand bagaimana pengurusan itu akan dapat dipercepatkan dengan lebih baik supaya itu sadau Bukit Kayu Hitam dan juga keputusan yang disegerakan. Kita minta disegerakan kerana ikut rencana Thailand peringkat awal jembatan Golok Rantau Panjang itu akan disiapkan akan dimulakan tahun 2026. Saya usulkan kepada Perdana Menteri Thailand supaya kalau boleh kita mulakan tahun depan kerana dia sekaligus memperbaiki perjalanan pengangkutan dan juga memperbaiki dalam skim EIA itu pengurusan sungai lebih cekap supaya mengurangkan banjir yang berlaku di Kelantan. Dan ini dipersetujui mana Thailand dan Malaysia menyiapkan jambatan Sungai Golok dari Golok ke Rantau Panjang pada paling lewat pertengahan tahun depan. Hal awal Islam itu ditingkatkan ke 1.9 bilion ringgit. Ini pelaksanaan dan peruntukan tertinggi untuk institusi pendidikan Islam dan prasarana Islam yang pernah diluluskan oleh kerajaan sebelum ini. Ini termasuk sumbangan khas RM700 kepada 70,000 guru takmir, guru kafah, imam Bilal Siap Noja dan marbut yang akan disalurkan terus dengan peruntukan tambahan RM50 juta. Geran bantuan kepada semua sekolah agama rakyat ini dibatalkan pada tahun 2003. Ini penting. Ya. Kerana orang yang batalkan itu sekarang penasihat mereka. Yang dibatalkan 2003, saya rasa tidak mensabah, tidak ada rasionalnya. Maka oleh itu, geran bantuan minima RM20,000 akan kita salurkan segera kepada semua sekolah agama rakyat yang berdaftar. Latihan penjawat awam akan ditingkatkan dan semakan gaji. Ada yang bangkitkan isu ini, Tan Sri Dato'. Gaji penjawat awam ini telah tidak dikaji selama lebih 10 tahun masuk 11. Jadi kita, sebab itu tahun ini saya sediakan bayaran insentif awal RM2,000 kerana kajian itu mengambil masa. Jadi untuk tahun ini kita bagi RM2,000 kepada semua
dan kepada yang tingkat tinggi, jurusa dan lain-lain, RM1,000 sebagai sagu hati pengiktirafan kerja mereka. Jadi ini adalah sementara kerana tidak ada kenaikan. Jadi saya telah beri jaminan kita akan lakukan kajian skim prasaraan secara menyeluruh kepada pejabat awam yang kita harap boleh disiapkan sebelum belanjawan tahun depan. Kerana saya fikir tidak musabah. Ya, kajian itu setiap dalam negara, pengalaman negara kita dilakukan tiap 10 tahun. Ini dah mencecah hampir 12 tahun, belum lagi diperkenalkan. Jadi saya nak faham, biar Ahli Berhormat faham konteks itu. Baik, kita tentu akhiri dengan isu sikap negara dalam isu-isu antarabangsa dan paling ketara ialah pendirian kita isu Palestin. Dan saya juga jelaskan, saya tidak mahu isu ini menjadi meningkatkan suhu, terutama perbezaan antara agama dan kaum. Ada kalangan yang tanya saya mengapa kita memihak hanya kerana Palestin itu orang Islam. Tentunya maknanya ada kejahilan fahaman. Yang pertamanya, bumi Palestin itu memang majoriti orang Arab Muslim, tapi ada juga minoriti Kristian. Ya. Dan bila dirobohkan oleh kerajaan Zionis Israel, itu dirobohkan semua, termasuk ratusan masjid dan 7 gereja yang dimusnahkan sama sekali. Jadi kita harus lihat dari sudut itu, sudut kezaliman. Ya, dari segi orang Islam, kita dah hak lihatnya dari sudut pandangan Islam, tetapi dari segi kemanusiaan dan negara, ia melibatkan juga orang-orang bukan Islam, khususnya orang Kristian. Jadi saya harap kawan-kawan kita, terutama di kalangan Kristian dan agama lain, harus memberi sokongan kerana ini soal keadilan kemanusiaan. Malah harus mereka tahu bahawa di antara sarjana yang paling bijak dan cekap mengupas soal ini, namanya Edward Said. Dia orang Palestin, pendukung semangat Palestin yang sangat kental, tapi dia orang Kristian. Dia yang menulis yang saya popularkan, Politics of Dispossession. Sekupasan yang sangat menarik dan meyakinkan, ya, iaitu bahawa soal Palestin ini soal hak, tanah dirampas, kerakyatan dirampas, harta benda dirampas, negara ditakluki dan dijajah, malah maruah dan dignity pun mahu dirampas. Itu yang disebut oleh Edward Said sebagai Politics of Dispossession. Itu sebabnya kita mengambil pendirian yang agak tegas, dan bila di sidang APEC umpamanya, saya tidak memilih, saya tahu juga perluan menjaga kepentingan Malaysia, menjaga pelaburan Malaysia, dan kita tidak berupaya untuk melawan mana-mana negara besar. Tetapi bila mengenangkan anak-anak dan bayi yang terbunuh, korban itu, saya tidak ada pilihan. Maka dalam sidang APEC itu, walaupun Presiden Joe Biden Amerika Syarikat itu negara besar di depan saya, dan belah kanan saya Sekretari Blinken, dan dihadiri oleh Presiden Xi Jinping dan semua kepala negara Asia Pasifik, saya tidak ada pilihan dan menyatakan dengan sangat tegas pendirian Malaysia untuk mempertahankan hak dan kemanusiaan dan menuntut semua pihak termasuk Amerika Syarikat menghentikan keganasan segera. Dan saya sebut one extra day dengan izin would mean thousands of children and women and civilians being killed. Jadi saya kata tak munasabah bagi Amerika Syarikat dan Barat menuntut kita mengutuk Rusia kerana menjadi menakluki sebahagian daripada Ukraine, tetapi memaafkan Israel bila menakluki Palestin. Jadi saya menjelaskan hal itu kerana saya fikir itu juga suara hampir keseluruhan rakyat Malaysia. Jadi dalam hal ini saya nak sebut juga bahawa Kementerian Luar Negara, Kementerian Luar telah memainkan peranan yang lebih tinggi, profil kita lebih tinggi, dan beberapa sidang perbincangan dengan negara Arab, Turki, Iran dan juga Eropah
Asia, dengan China, itu sudah meningkatkan peranan kita, dan oleh itu peruntukan untuk Kementerian Luar juga ditingkatkan dari 971 juta ringgit tahun lalu kepada 1.127 bilion ringgit tahun 2024. Dan Sri Ketua, saya mohon mencadangkan. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Ada siapa yang menyokong? Encik Ketua, saya mohon menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2024 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang dan dibuka untuk dibahas. Ahli-ahli yang berhormat, kita telah diputuskan untuk 5 hari untuk perbahasan bagi rang undang-undang ini. Dan hari ini merupakan hari pertama perbahasan. Maka saya membuat ketetapan bahawa masa yang diberi kepada pembahas hari ini ialah hari ini 30 minit seorang. Sekarang saya mempersilakan pembahas pertama Yang Berhormat Senator Datuk Kesabas Anak Lelaki Acunan Suriatan Lai. Baik, itu dia berkenaan dengan pembentangan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 bagi bacaan kedua. Seterusnya berbalik kepada menurut aturan urusan mesyuarat bagi Dewan Negara, antara persoalan yang dikemukakan oleh Datuk Haji Aziz Arifin meminta Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk menyatakan 2 perkara. Yang pertama adalah punca-punca utama berlakunya masalah kekurangan bekalan beras putih tempatan sejak September yang lepas. Yang kedua, langkah-langkah mitigasi dan intervensi yang telah pun dan akan dilakukan oleh pihak kementerian untuk mengatasi masalah ini. Jawapan bagi persoalan tersebut, punca-punca kekurangan beras putih tempatan BPT adalah akibat daripada kesan langsung kenaikan harga pasaran beras putih import BPI disebabkan oleh harga pasaran antarabangsa bagi BPI telah pun meningkat sebanyak 60% pada akhir Ogos 2023. Dan selain daripada itu, sebanyak 19 negara telah pun membataskan ekspor ke luar negara untuk memberi keutamaan kepada rakyat sendiri. Kementerian sedang giat melaksanakan pelbagai langkah intervensi untuk mengatasi isu bekalan beras tempatan, dan antara langkah yang telah pun dilakukan bagi jangka masa pendek adalah yang pertama, beras putih tempatan, operasi jaminan iaitu kolaborasi secara strategik dan KPDN menguatkuasakan arahan had pembelian maksimum kepada pembeli sebagaimana dalam Peraturan Kawalan Padi dan Beras Perlesenan Pemborong dan Peruncit 1996. Dan yang kedua, seterusnya melancarkan program khas beras putih tempatan secara konsensus bersama penggilingan beras untuk pengeluaran tambahan 20% secara berfasa. Dan seterusnya, soalan kedua dikemukakan oleh Tuan Zahari bin Kecik meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan langkah-langkah proaktif yang dilakukan oleh pihak kementerian untuk menjamin kebajikan pesara polis, dan antara yang disampaikan iaitu pelbagai bantuan yang diberikan, bantuan khairat kematian, bantuan pergerakan, perubatan, pendidikan dan juga bantuan bencana alam. Baik, sedikit berkenaan dengan rang undang-undang yang telah pun dibentangkan, antaranya iaitu berkenaan dengan penyasaran semula subsidi. Kerajaan akan mula menyasarkan semula subsidi secara berfasa. Sebahagian penjambatan subsidi akan digunakan bagi menambah sumbangan tunai rahmah daripada 8 bilion kepada 10 bilion, dan antara yang lain juga berkenaan dengan pengecualian visa. Perdana Menteri menyatakan agensi keselamatan sudah pun diminta memperkuat kuasakan penapisan aspek keselamatan supaya kemudahan itu tidak menjejaskan keselamatan negara. Baik, saya kira itu berkenaan dengan Dewan Negara untuk hari ini. Sampai di sini saja, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pagu ada tapi beliau takkan berani bangun untuk jawab. Bagi kat saya. Saya tak bagi. Tak, saya nak tanya. Saya tak bagi. Bagaimana masa pemerintahan dulu BN macam mana? Yang Puan Pengerusi, Masa pemerintahan BN macam mana? Nak tanya. Takkan pagu saja je. So, Puan Pengerusi, saya dah habiskan. Lagi, timbang Yang Berhormat Besut, Saya minta macai-macai semua duduk. sila So, gulung. Puan Pengerusi, saya akan gulung. Puan hajar punya julutong. Saya Apa mohon. macam-macam? Puan hajar punya. Jangan jadi Sila gulung. jangan jadi selaka ya. Apa dia kata? Ya. Puan Pengerusi, saya minta Yang Berhormat Besut tarik balik kenyataan celaka itu. Saya kata jangan jadi celaka. Saya tak saya kata kamu minta celaka. beliau tarik Saya balik kata kenyataan. jangan jadi celaka. Saya tak kata awak celaka. Kau awak rasa awak celaka? Puan Pengerusi, saya masih lagi minta itu merupakan pelanggaran peraturan tetap. Saya minta beliau tarik balik kenyataan itu. Beliau telah ulangi beberapa kali. Saya juga minta perkataan macai juga No, ditarik balik. Kalau dia Macai tak ada kurang perkataan sopan. macai juga tarik balik. anak macam itu anak buah. So saya minta beliau tarik balik kenyataan dan saya tidak menghalakannya kepada beliau. Saya tidak menghalakannya kepada beliau. Saya tak mengatakan Besut adalah macai, tidak. Dan saya tak kata pun jelutong celaka. No. Saya tak kata pun. Puan Pengerusi, sepatutnya beliau tarik balik. Yang Berhormat Besut, sila tarik balik perkataan itu. Yang mana satu? Puan yang lebih tua. Yang mana satu? Perkataan mana yang saya kena tarik balik? Yang unparliamentary word. Perkataan mana? Saya pun tak faham. Sekarang saya nak tarik balik perkataan mana? Saya kata jangan. Jangan jadi. Saya tak kata dia celaka. Saya tak kata pun. Perkataan itu perlu ditarik balik. Jangan. Jadi saya nak tarik balik perkataan mana? Yang kataan jangan jadi celaka tu tarik balik. Adakah ini bermaksud lain kali semua unparliamentary words boleh digunakan dengan perkataan jangan sebelum itu? Tahu. Sekarang ni saya kata Tahu. jangan. Tadi saya suruh tarik balik Saya kata perkataan tersebut. jangan jadi. Tak boleh. Oh jangan jadi pun tak boleh je. Tak perlu guna jangan sebelum unparliamentary word sebelum itu. Oh, Tarik balik perkataan tersebut. perkataan macam mana? Tarik Is balik it parliamentary perkataan itu. perkataan macam? Tarik balik yang saya katakan. Okey, kalau ditarik balik di sana saya Jangan sanggup. Itu saya tanya sekarang ni, saya pun juga nak katakan bahawa adakah puan sekarang nak hanya saya tarik balik ataupun bersekali dengan jelutong? Kalau Satu jelutong tarik persatu balik perkataan lah. macam, Satu saya tarik. persatu lah. sekarang saya Satu-satu, suruh Yang okey. Berhormat Besut tarik Kalau balik. ditarik balik yang sana, saya tarik balik. Saya Mana ada tarik macam balik. tu? Yang Berhormat Besut, sila tarik balik perkataan tersebut. Saya dah tarik balik puan. Masalahnya sekarang saya kata macam mana dengan jelutong? Balik dulu. Satu Tarik persatu. balik dulu. All in order. Okey, saya tarik balik. Okey. Puan Pengerusi, penjelasan saya tidak menghalalkan kenyataan saya kepada siapa-siapa. Saya sedang membahaskan. Saya tak kata siapa-siapa. Tetapi beliau menghalalkan kenyataan itu kepada saya. Dengan itu saya mohon menyokong rang undang-undang ini. Sekian, terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Jelun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya juga ingin mengambil bahagian dalam perbahasan RUU Hak Asasi Manusia Suhakam Akta 597 Pindaan 2023. Saya terus kepada poin. Merujuk Seksyen 5-1 dimasukkan tidak kurang daripada 7 orang, kemudian disambung dengan dan tidak lebih 20 orang anggota. Saya bersetuju frasa tersebut dimasukkan dalam pindaan ini, iaitu 7 orang. Namun begitu saya kurang bersetuju dikekalkan tidak lebih 20 orang anggota. Sebaliknya mencadangkan kepada satu jumlah yang lebih kecil. Rasional cadangan saya ini pertama, merujuk anggota Suruhanjaya Suhakam bagi tahun 2010 hingga 2013 ada 7 orang. 2013 hingga 2016 juga 7 orang. 2016 hingga 2019 8 orang.
2019 hingga 2022 9 orang dan 2022 hingga 2025 8 orang. So, apa perlunya sehingga 20 orang? Kedua, ia dapat menjimatkan wang kerajaan kerana ia melibatkan kos saraan dan allowance mereka. Jika bilangannya ramai, sudah tentulah peruntukan kos saraan dan allowance semakin bertambah. Merujuk pindaan Seksyen 5-3, saya bersetuju dimasukkan golongan lelaki dan perempuan daripada pelbagai latar belakang, agama atau ras. Namun begitu, saya kurang bersetuju dimasukkan perkataan dan orang kurang upaya. Perkataan dan adalah suatu kemestian atau mengikat. Jika dimasukkan dan dalam pindaan ini, tidak, kerajaan perlu mencari dan mengenal pasti OKU yang layak dilantik menjadi anggota Suruhanjaya. Jika tiada OKU yang layak, bagaimanakah kedudukan anggota Suruhanjaya yang bakal dilantik? Merujuk pindaan Seksyen 5-3A memperuntukkan bilangan keanggotaan dan kriteria pelantikan anggota Suruhanjaya termasuk sekurang-kurangnya seorang wakil orang kurang upaya dan sekurang-kurangnya 30% wakil dalam karangan wanita. Persoalan saya, apakah mekanisme semak dan imbang yang digunakan pakai oleh kerajaan dalam memilih dan melantik anggota Suruhanjaya bagi memastikan proses pelantikan yang telus dan betul dengan pemilihan orang-orang yang berkelayakan lagi sesuai. Merujuk Seksyen 5-3B memperuntukkan individu yang terbabit secara aktif dalam politik dan berdaftar dengan mana-mana parti politik tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya. Persoalan saya, adakah kriteria yang ditetapkan bagi menentukan pembabitan individu dalam politik? Dan sama ada wujud ataupun kaedah pemantauan sedia ada mencukupi atau sebaliknya? Apakah pendekatan kerajaan untuk memastikan Suhakam kekal sebagai institusi yang bebas daripada sebarang tekanan politik, termasuk mana-mana pihak atau NGO yang cenderung ke arah parti politik tertentu, serta menggunakan saluran Suhakam untuk mengenengahkan tuntutan-tuntutan mereka yang mungkin tidak selari dalam konteks acuan tempatan, bahkan bercanggah dengan perlembagaan persekutuan seperti isu LGBT, ajaran agama yang songsang dan sebagainya. Merujuk Seksyen 6A, pelantikan Ketua Suruhanjaya Kanak-kanak dan Suruhanjaya Kanak-kanak. Bagaimanakah koordinasi semua isu berkaitan kanak-kanak antara Suhakam dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Kerajaan Negeri? Sebab isu kanak-kanak ini dia melibatkan senarai bersama jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Baik, setakat mana kerjasama yang berlaku antara ketiga-tiga pihak ini dalam keadaan KPWKM telah pun menubuhkan Jabatan Kanak-kanak bagaimana dari segi accountability dan penyelarasan isu-isu serta tindakan antara Suhakam dan KPWKM. Selanjutnya yang akhir, merujuk pindaan Seksyen 10-B berkaitan Tribunal Penyiasatan. Ia menyentuh pelantikan tribunal, pemecatan anggota Suruhanjaya, penentuan saraan dan allowance, penyiasatan tata laku mana-mana anggota Suruhanjaya dan sebagainya. Semuanya ditentukan oleh Perdana Menteri. Sebagai contoh, pindaan Seksyen 10-2A, Tribunal Penyiasatan boleh membuat syur kepada Perdana Menteri atas salah laku anggota Suruhanjaya. Persoalannya, adakah Perdana Menteri terikat untuk menerima syur daripada Tribunal Penyiasatan?
Jika Perdana Menteri menolak syur-syur tersebut, adakah Perdana Menteri diberikan kuasa untuk membuat syur-syur baru? Adakah Tribunal Penyiasatan pula boleh menolak syur-syur baru Perdana Menteri jika mendapati ia menyalahi kepentingan awam? Jika demikian, saya khawatir kuasa Perdana Menteri yang berlebihan ini menyebabkan syur-syur Tribunal Penyiasatan mudah ditolak kerana Perdana Menteri juga merupakan orang politik yang sudah tentu mempunyai kepentingan tertentu. Oleh itu, saya mencadangkan Tribunal Penyiasatan dilantik oleh Ketua Hakim Negara yang sudah tentu bebas daripada pengaruh politik kepartian, bukan dilantik oleh Perdana Menteri. Begitu juga dengan syur-syur Tribunal Penyiasatan juga dirujuk kepada Ketua Hakim Negara, bukan Perdana Menteri. Sekian perbahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Jalun. Saya jemput Yang Berhormat Segamat. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya ingin memerlukan dengan pindahan Seksyen 4 kurungan A, kurungan I dan juga kurungan D yang menyatakan untuk melawat mana-mana tempat tahanan, institusi dan juga tempat lain mengikut tata cara sebagaimana yang ditetapkan rang undang-undang oleh undang-undang bertulis atau yang dinyatakan dalam garis panduan yang berhubung dengan tempat tahanan, institusi dan tempat itu dan untuk membuat syur yang diperlukan. Saya ingin bertanya juga kepada Yang Berhormat Menteri Undang-Undang bahawa adakah ini juga meliputi tahanan SOSMA? Dan kita disedia maklum kerana tahanan SOSMA ini boleh ditahan sehingga 24 jam dan tanpa memaklum kepada peguam ataupun ahli keluarga. Dan boleh tahanan jangka masa itu boleh dipanjangkan sehingga 28 hari tanpa perintah mahkamah. Dan apakah undang-undang ini akan memberi hak dan juga kebebasan kepada tahanan-tahanan SOSMA? Saya yakin no criminal should walk free from this court of law. Pada masa yang sama, tiada boleh mana-mana insan yang tidak bersalah disabit oleh mahkamah. Dan saya juga ingin mendengar juga daripada Yang Berhormat Menteri bahawa apakah rang undang-undang ini, seksyen ini akan memberikan juga hak-hak untuk peguam ataupun ahli keluarga ataupun juga termasuk suhakam untuk mengadakan lawatan ke tapak-tapak untuk tahanan ini, termasuk seperti yang disebut tadi, immigration, tahanan SPRM dan juga tahanan polis. Dan adakah ia bercanggah dengan Akta Polis ataupun prosedur Criminal Procedure Code? Saya juga ingin mendengar sedikit juga daripada Yang Berhormat Menteri. Dan seterusnya saya ingin juga tanya berkenaan dengan terhadap Seksyen 5 Akta 597 subsection 3 dan juga 3A yang baru memasukkan anggota Suruhanjaya wajib dianggotai oleh satu orang kurang upaya. Saya sangat mengalu-alukan perkara ini. Pindahan ini adalah sesuatu yang harus dialu-alukan memandangkan Malaysia telah pun menjadi negara anggota kepada Konvensyen tentang Hak Orang Kurang Upaya CRPD. Malaysia juga menzahirkan komitmen dalam dengan izin timbalan yang dipertua ASEAN Enabling Master Plan 2025 mainstreaming the rights of persons with disabilities. Di antara strategi yang ditekankan dalam plan tersebut adalah untuk memberi ruang kepada OKU terlibat secara aktif dalam membuat keputusan melibatkan OKU dan komuniti. Ia adalah saranan daripada Fasal 4 yang bertujuan untuk merangkumi semua golongan untuk memain peranan penting dalam suhakam. Oleh itu, cadangan mandatori Suruhanjaya dianggotai oleh wakil OKU amalak baik. Halangan sosial yang dihadapi oleh OKU yang meningkatkan ketidakupayaan mereka hanya boleh difahami dengan jelas oleh seorang OKU juga. Wajar diingatkan terhadap untuk 7 kategori OKU dengan pelbagai spektrum dan halangan yang berbeza. Segamat ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah memadai satu orang OKU sahaja untuk melindungi hak asasi OKU? Segamat mencadangkan agar Yang Berhormat Menteri mempertimbangkan agar ianya tidak sekadar melepaskan batu di tangga atau menjadi token memenuhi kuota untuk seksyen ini. Segamat ingin menekankan bahawa hak OKU juga diambil perhatian sepenuhnya seperti yang mana perhatian yang diberikan kepada hak kanak-kanak. Dalam hal ini, Segamat berharap untuk memasukkan juga penubuhan pejabat OKU dalam Suruhanjaya sebagaimana yang dilaksanakan dalam struktur pejabat Pesuruhjaya kanak-kanak. Dengan adanya satu pejabat yang khusus yang memberikan fokus kepada OKU, ianya pasti akan membantu meningkatkan kepercayaan komuniti OKU kepada suhakam. Ini sekaligus akan mengukuhkan institusi suhakam sebagai sebuah institusi hak asasi manusia kebangsaan.
Dan berkenaan dengan pelantikan komisioner, pindaan sedia ada yang bermasukkan frasa active participation in politics required definition. Contohnya Seksyen 46A of Legal Professions Act jelas menyatakan hold any office in any political party. Segamat mencadangkan kepada Yang Berhormat Menteri untuk meminda frasa penglibatan aktif di dalam politik kepada memegang apa-apa jawatan dalam parti politik. Ramai di luar sana yang berpengalaman dalam menangani isu pengendalian ataupun mengendalikan isu-isu hak asasi manusia bergiat aktif dalam parti-parti politik untuk menemui ataupun menyelesaikan atau terus berjuang dengan harapan untuk menentukan penyelesaian. Isu ini juga bercanggah dengan artikel perlembagaan, artikel 5, artikel 8 dan juga artikel 10 Perlembagaan Persekutuan. Sedikit Yang Berhormat. Silakan. Ya, bila saya lihat Yang Berhormat segamat bangun, saya pun teruja. Kita lihat Yang Berhormat Tambun pun ada di sini. Pandangan Yang Berhormat, apa yang saya katakan tadi, kita pastikan dengan rang undang-undang ini, kejadian the Black Eye Incident yang menimpa Yang Amat Berhormat Tambun tidak akan berulang lagi kerana undang-undang ini memberi kuasa kepada kita untuk melawat tempat-tempat tahanan. Setuju tidak? Saya setuju saranan Yang Berhormat Jelutong dan mohon masukkan dalam senarai ucapan saya. Dan kami juga mahu dan kita pastikan juga pencabulan hak asasi manusia ketika pemerintahan Yang Berhormat Paguh tidak berulang. Setuju. Macai, duduklah Macai. Saya untuk mencadangkan kepada Menteri bahawa Black Eye Incident adalah yang dilakukan terhadap Tambun itu adalah insiden yang terakhir dalam akta ini yang kita dan setuju Yang Berhormat tindakan perlu diambil terhadap Tun Mahathir yang sekarang bersekutu dengan Bersatu. Ambil semana boleh kita ambil saja tindakan mana-mana pihak yang melanggar hak asasi manusia. Dan akhir sekali Puan Speaker, adakah anggota Suruhanjaya bersedia ada sekarang ini memenuhi segala prasyarat seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 5 Akta 597 mempunyai pengetahuan atau pengalaman praktikal berkaitan hak asasi manusia. Dengan ini saya mengakhiri ucapan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Segamat. Saya jemput Yang Berhormat Bagan Serai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pada Yang Berhormat Yang di-Pertua. Saya membahas berkenaan dengan rang Undang-Undang Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia pindaan 2023. Saya menyokong pindaan yang dicadangkan kepada Akta Suhakam 1999. Namun begitu ada beberapa isu yang ingin saya bangkitkan. Yang pertama ialah skop hak asasi manusia perlu selari dengan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Dalam hal ini perlu diingatkan agar Suhakam kekal berprinsip berteraskan asas yang dinyatakan dalam Seksyen 4, Fasa 4 Akta Suhakam 1999, Akta 597 yang meletakkan perlembagaan persekutuan sebagai asas utama. Walaupun dokumen-dokumen antarabangsa seperti pengisytiharan sejagat hak asasi manusia 1948, UDHR 1948 jadi rojokan, dokumen-dokumen itu hanya terpakai setakat tidak bercanggah dengan perlembagaan. Sebagai contohnya, perkara 3 perlembagaan yang menetapkan Islam sebagai agama persekutuan perlu dihayati oleh Suhakam. Oleh yang demikian, kita mengharapkan agar Suhakam tegas dengan prinsip hak asasi yang berpaksikan elemen tempatan dan tidak berkiblatkan perjuangan hak asasi Barat. Barat tidak ada kelayakan untuk bercakap soal hak asasi. Mulut mereka bercakap hak asasi, sedangkan tangan mereka berlumuran darah anak-anak Gaza yang tidak berdosa. Oleh itu saya berharap di samping penambahbaikan yang dilakukan dari segi perundangan, anggota Suhakam mengambil kira kedudukan Islam dan perundangan Islam dalam sebarang tindakan dan kenyataan yang dibuat. Sebarang kenyataan yang bercanggah dengan hukum syarak ataupun fatwa yang telah dikeluarkan perlulah dielakkan sama sekali. Begitulah juga pemeliharaan hak asasi golongan kanak-kanak di negara ini. Naklah dipastikan selari dengan Perlembagaan Persekutuan Perkara 3/1. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan dan penganut Islam
berhak mengamalkan ajaran Islam. Mengikut ajaran Islam menjadi kewajipan ke atas setiap ibu bapa untuk memberikan didikan agama kepada anak-anak mereka. Berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW yang menyatakan muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madadi' atau kama qala. Perintahkanlah kepada anak-anak kamu untuk mengerjakan salat semasa mereka 7 tahun dan pukullah mereka kerana tidak salat. Mereka yang berumur ketika mereka berumur 10 tahun dan asingkan tempat tidur mereka. Kita tidak mahu kejadian seperti mana berlaku di Sweden pada tahun 2014. 2 orang suami isteri yang telah dihukum kerana memukul anaknya kerana soal pendidikan. Kerana perkara ini perkara bertentangan dengan prinsip agama yang dibenarkan untuk merotan, bukan untuk takzib, bukan untuk menyeksa, tetapi ialah untuk takdib, yakni untuk mendidik. Sebab itu adalah penting untuk ada di kalangan Pesuruhjaya, kanak-kanak walaupun Pesuruhjaya Suhakam, tokoh yang punya latar belakang perundangan Islam yang kukuh bagi mengelakkan daripada berlakunya pelanggaran perlembagaan persekutuan atas nama hak asasi manusia. Saya mengambil maklum bahawa kerajaan Malaysia telah meratifikasi beberapa instrumen antarabangsa seperti mana SIDO, Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, Konvensyen penghapusan segala bentuk diskriminasi dan juga diskriminasi terhadap wanita, dan CRC, Convention on the Right of Child. Isu kedua, kaedah pelantikan anggota Suruhanjaya. Seksyen 5.3 Akta Suhakam menyatakan kriteria umum pelantikan laki-laki dan perempuan berbagai latar belakang agama, politik dan kaum, mempunyai pengetahuan atau pengalaman praktikal dalam perkara hak asasi manusia. Cadangan pindaan Seksyen 51, keanggotaan Suruhanjaya tidak kurang daripada 7 orang dan tidak lebih daripada 20 orang. Bilangan ini termasuk Ketua Pesuruhjaya kanak-kanak dan 2 orang Pesuruhjaya kanak-kanak. Saya mencadangkan supaya bilangan ini ditambah juga selari dengan keperluan semasa, bukan hanya terhadap 20 orang saja, sesuai dengan pertambahan penduduk Malaysia yang melebihi daripada 3 juta. Pasal 3 yang meminda Seksyen 5 menyentuh soal pelantikan anggota Suhakam. Apa jaminan undang-undang ini dapat memastikan Suhakam yang dilantik menghayati prinsip hak asasi, berteraskan jati diri Malaysia dan tidak berkiblatkan hak asasi Barat. Dalam hal ini sekurang-kurangnya 2 daripada anggota Suhakam terdiri daripada mereka yang punya pengetahuan dalam prinsip hak asasi manusia, berteraskan Islam, iaitu di kalangan sarjana syariah. Tidak dinafikan bahawa beberapa Pesuruhjaya Suhakam yang dilantik sebelum ini mempunyai latar belakang pengajian syariah. Adalah diharapkan agar kota ini dinyatakan secara jelas sebagaimana kota wanita dan juga orang kurang upaya. Bagi cadangan pindaan Seksyen 5(3A, sekurang-kurangnya wakil OKU dan sekurang-kurangnya 30% anggota Suhakam adalah wanita amat disetujui. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pengerusi yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Bagan Serai. Ahli-ahli Yang Berhormat, saya menangguhkan mesyuarat sekarang dan akan bersambung semula jam 2.30 petang nanti. Beralih ke berita Parlimen, antara tumpuan isu keselamatan selepas pengecualian visa 30 hari diberi kepada pelancong China dan India berkuat kuasa 1 Disember. Perinciannya kita bersama Syamimi Sarifan. Baik Hazel, berhubung perkara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata agensi keselamatan telah diminta perkuat tapisan supaya kemudahan tersebut tidak menjejaskan keselamatan negara. Ada ahli Muhammad yang mungkin gusar kerana kemungkinan isu keselamatan dibangkitkan. Maka agensi keselamatan telah diminta untuk perkuatkan
penapisan aspek keselamatan supaya kemudahan ini tidak menjejaskan keselamatan negara. Beliau menjelaskannya di Dewan Negara. Sementara itu di Dewan Rakyat, Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukanisman Awang Sauni memaklumkan 9 kes jangkitan cacar monyet Mpop dilapor berlaku di negara sejak Julai lalu. 6 kes direkodkan di Ibu Negara, 2 di Selangor dan 1 kes di Sarawak. Ia melibatkan seorang warga asing dan 8 warga tempatan. Berdasarkan garis panduan pengurusan Mpop Malaysia 2023, individu yang dijangkiti dan kontak rapat perlu menjalani isolasi di kediaman atau di lokasi bersesuaian hingga disahkan bebas daripada jangkitan berkenaan. Beliau menjawab pertanyaan Jerai Sabri Azib. Sementara itu, isu keselamatan kanak-kanak di bawah penjagaan ibu bapa peliharaan turut dibangkitkan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memberitahu pengawasan berkala antara inisiatif dilaksana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Ia termasuk seliaan selama 3 bulan berdasarkan tempoh yang telah ditetapkan mahkamah. Pelindung atau PPKK atau individu yang dilantik akan membuat janji temu dengan ibu bapa peliharaan atau OYLS bersama pelindung JKM, sama ada hadir ke pejabat JKM ataupun lawatan ke rumah. Tuan Ibu Ketua, perbincangan bersama kanak-kanak dan ibu bapa peliharaan atau OYLS dibuat kedua-dua kaedah secara berasingan dan bersama mengenai masalah yang dihadapi, keperluan kanak-kanak, strategi dan perancangan bagi memenuhi keperluan serta peranan keluarga. Selain itu, pelindung juga boleh mengadakan lawatan ke sekolah atau tempat kerja kanak-kanak berkenaan dan mengadakan perbincangan dengan guru atau majikan mengenai isu yang dihadapi oleh kanak-kanak serta penyelesaian keperluan keuangan dan menilai kemajuan kanak-kanak berkenaan. Beliau menjawab pertanyaan Langkawi Datuk Muhammad Suhaimi Abdullah. Setakat Ogos lalu, sebanyak 1,240 kes penderaan fizikal melibatkan kanak-kanak telah diselia di bawah JKM, manakala 1,603 kes lagi membabitkan penderaan seksual diikuti 1,530 kes pengabaian. Rang Undang-Undang RUU bagi mengawal selia aspek kebajikan pesara dan bekas pegawai polis sedang dirangka. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasara berkata RUU itu masih di peringkat penelitian pegawai undang-undang di kementerian. Sesi libat urus dijangka dilaksana tahun depan sebelum ia dibawa ke Jemaah Menteri dan seterusnya dibentangkan di Parlimen. Pagi ini. Terima kasih, Speaker. Sebab itu rang undang-undang pesara dan bekas pegawai polis dijadikan punca kuasa untuk antara ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan pendaftaran pesara polis dan bekas pegawai polis sebagai mengawal persatuan-persatuan pesara polis dan juga bekas pegawai polis, dan ia juga sebagai punca kuasa untuk menjaga kebajikan pesara polis dan pegawai polis. Ini yang penting. Dan yang kedua, beliau menjawab pertanyaan soalan tambahan dari Wakil Jempol Datuk Syamsul Kahar Muhammad Deli. Lafaz rukun negara akan dilaksana pada setiap sesi pembukaan penggal Dewan Rakyat iaitu pada hari kedua mesyuarat pertama. Perkara itu dimaklumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Keputusan itu susulan permohonan daripada Menteri Perpaduan Negara Datuk Sri Aaron Agu Dagang yang mencadangkan supaya rukun negara dilafazkan di Dewan Rakyat di Parlimen. Saya membawa cadangan ini ke Jawatankuasa Pembinaan Negara Bangsa, Pendidikan dan Pembangunan Sumber Manusia dan juga Jawatankuasa Peraturan-Peraturan Mesyuarat untuk dipertimbangkan, dan kedua-dua jawatankuasa ini bersetuju untuk melaksanakan lafaz rukun negara ini di Dewan Rakyat. Baik, sekian dulu perkembangan dari Parlimen. Perinciannya akan kami bawakan dalam buletin Parlimen malam nanti. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Hazel di studio. Syamimi Saripan, terima kasih.
Hari. Petang ini, Perdana Menteri dijadual merasmikan persidangan Pusat Ekonomi Digital PEDI. Perkembangan semasa langsung bersama wartawan Muhammad Najib Masyur di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Ya, Hazel, langsung seketika dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC untuk saya membawakan perkembangan semasa kepada anda mengenai dengan persidangan Pusat Ekonomi Digital PEDI yang pastinya berlangsung pada tahun 2023 ini merupakan julung kalinya diadakan di Malaysia. Antara lain adalah bertujuan berhasrat untuk memperkasa komuniti setempat, menerusi digitalisasi dan juga menjadi sebuah pemangkin kepada ekosistem digital selain dapat memenuhi keperluan masa depan inovatif. Dan justru itu persidangan ini berhasrat untuk memberikan sebuah inspirasi dan juga motivasi kepada para jemputan persidangan dengan naratif kejayaan PEDI dalam membantu membangunkan modal insan ekonomi madani. Tidak bersendirian, seketika bersama dengan saya, tetamu saya bawakan yang berusaha Encik Alias Roy Haji Amir, pengarah MCMC Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Encik, secara ringkasnya mungkin boleh berkongsi bersama dengan kami di Berita Tengah Hari pada ketika ini signifikan penganjuran persidangan PEDI 2023 yang julung kali diadakan. Baik, terima kasih. Pusat Ekonomi Digital ini sebenarnya telah wujud sekian lama. Dia telah wujud semenjak 2007. Jadi kalau kita tengok daripada awal penubuhannya, ini adalah kali pertama, julung-julung kali diadakan persidangan PEDI ini. Apa tujuannya? Signifikannya penganjuran PEDI ini adalah untuk memberi pengiktirafan, menghargai usaha-usaha yang disumbangkan oleh mereka-mereka yang terlibat daripada awal penubuhannya 2007 sehingga sekarang. Jadi berbagai macam program diadakan sepanjang satu hari persidangan ini berlangsung, dan salah satu yang menarik dalam program hari ini adalah akan ada anugerah-anugerah yang akan diberikan bagi mengiktiraf mereka ini yang telah menyumbangkan bakti mereka daripada sejak awal penubuhan dari 2007 sehingga hari ini. Ada 5 anugerah yang akan diumumkan dalam persidangan ini. Yang pertama, akan ada anugerah pengurus PEDI terbaik. Di seluruh negara kita ada 900 PEDI setakat ini, dan taburannya ada di seluruh negara. Daripada 911 PEDI yang ada di seluruh negara ini, akan ada dipilih seorang pengurus PEDI terbaik. Yang kedua, akan dipilih penolong pengurus PEDI terbaik, dan akan dipilih juga PEDI terbaik daripada 911 PEDI di seluruh negara, dan ada anugerah khas yang akan diberikan. Dan selain daripada itu, kita juga mengiktiraf usahawan-usahawan yang dilahirkan daripada PEDI ini. Dan daripada dalam persidangan ini juga nanti akan diumumkan siapa usahawan PEDI terbaik daripada PEDI-PEDI, usahawan-usahawan yang dilahirkan melalui PEDI ini tadi. Seperti yang Encik Alias katakan tadi, mula diadakan pada tahun 2007. Pastinya PEDI telah melalui pelbagai revolusi dan juga pembaharuan. Jadi antara mungkin faktor dan juga pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh PEDI dan juga peranan PEDI itu sendiri yang belum diketahui oleh penonton. Baik, di awal penubuhannya PEDI ini sebenarnya cuma ditubuhkan untuk memberikan pusat untuk memberikan internet, perkhidmatan internet secara kolektif, yang mana disasarkan kawasan-kawasan yang sukar mendapat liputan. Itu pada awal penubuhannya. Dan di awal penubuhannya juga pelbagai bentuk latihan ataupun program-program yang diadakan di PEDI adalah menjurus kepada latihan berasaskan ICT semata-mata. Tetapi sekarang apabila dah dievolusikan, diperkasakan fungsi dan peranannya, PEDI sekarang dah mengadakan pelbagai macam latihan-latihan lain selain daripada ICT. Dia juga mengadakan program-program latihan berasaskan keusahawanan. Ini adalah satu program yang sangat bermanfaat kepada rakyat, di mana dia boleh menjadi satu platform untuk kita menoktahkan garis kemiskinan bukan saja di dalam bandar tetapi juga di luar bandar. Jadi dengan adanya platform ataupun program-program yang kita adakan di PEDI seluruh negara ini, kita mampu membantu usahawan-usahawan sama ada usahawan kecil ataupun mikro ini untuk meningkatkan taraf hidup mereka, meningkatkan sosioekonomi mereka supaya menjadi keparas yang lebih baik dan keluar daripada garis kemiskinan. Dan mungkin sedikit impak atas pelaksanaan PEDI ini dan juga persidangan pada kali ini. Baik, apa yang kita harapkan daripada penganjuran persidangan Pusat Ekonomi Digital Madani 2023 ini, kita berharap akan lebih ramai masyarakat di luar itu, dalam negara ini, tahu mengenai kewujudan PEDI ini. Dan berkunjung ke PEDI, kita ada 911 PEDI di seluruh negara setakat ini, dan insya-Allah di bawah kerajaan perpaduan ataupun kerajaan madani ini,
inspirasinya adalah untuk mewujudkan setiap Dewan Undangan Negeri akan ada satu PD. Jadi insya-Allah akan ada tambahan 186 lagi PD sebagaimana yang sering kali diwar-warkan oleh Wabi Menteri kita, Wabi Fahim Fazil. Dan kita berharap dengan adanya center ini nanti, pusat ekonomi digital di seluruh negara ini nanti akan memberi faedah dan manfaat berlipat kali ganda kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka, melibatkan diri mereka secara aktif dalam platform-platform digital bagi meningkatkan taraf hidup mereka. Baik, Syirah, terima kasih banyak atas kesediaan bersama dengan kami di Berita Tengah Hari. Jadi pada pukul 2.30 petang seketika saja nanti majlis ini akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, Hazel, saya kira itu sahaja perkongsian langsung dari PICC Putrajaya. Kembali kepada anda di Angkasa Puri. Silakan. Muhammad Najib Masyur, terima kasih untuk perkongsian itu. Setahun kerajaan perpaduan, 4,900 projek infrastruktur awam dan sosioekonomi berjaya dilaksana Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT. Demi kesejahteraan rakyat, Menterinya Ngau Koming berkata, usaha itu akan terus dipergiat sehingga mencapai sasaran 20,000 projek dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pertama kali berjaya mencipta sejarah telah pun melaksanakan projek-projek ke infrastruktur awam sosioekonomi termasuk pasar awam, tandas, longkang sebanyak 4,900 projek telah pun berjaya kita siapkan menjelang bulan depan. Ini merupakan satu rekod tertinggi dalam sejarah dan tahun depan kita akan pergiatkan lagi usaha ini untuk pastikan target saya dalam 5 tahun kita akan menyempurnakan 20,000 projek-projek infrastruktur awam. Selain itu, tambah beliau dalam tempoh setahun ini, KPKT juga diiktiraf sebagai kementerian bertaraf platinum berprestasi paling tinggi. Juga membina 3 kios bertenaga solar untuk penjaja kecil sekaligus menikmati 6 bulan percuma bil elektrik. Tip keselamatan banjir. Dengar maklumat terkini banjir dari media. Bersedia untuk pindah dengan beg keselamatan. Segera berpindah ke pusat pemindahan apabila diarahkan. Berpindah awal sebelum banjir lebih teruk. Ikut laluan ditentukan. Laluan singkat mungkin terhalang. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir. Jangan berenang atau berjalan melalui air yang deras. Jalan dalam air menggunakan kayu untuk periksa kedalaman air. Jangan sentuh peralatan elektrik, kabel atau wayar. Bursa Malaysia memulakan dagangan pagi lebih positif menjejaki petunjuk daripada prestasi semalaman pasaran equity Amerika Syarikat. Indeks FBM KLCI susut 0.58 mata kepada 1,447.44 mata setakat pukul 12.30 hari. Kaunter saham aktif menyaksikan saham Hong Seng kekal rata pada 2.5 sen, manakala harta turun 5 sen kepada RM2.48. Dan Harlan Corp kekal tidak berubah pada 85.5 sen. Di kaunter saham paling untung, Hey Tech Padu mencatat peningkatan 14.5 sen kepada 91.5 sen. Disusuli Hong Leong Bank dengan kenaikan 10 sen kepada RM19.10. Serta Humi Cement yang bertambah 8 sen kepada RM2.07. Ringgit meneruskan momentum aliran pengukuhannya berbanding dolar Amerika Syarikat ketika dagangan dibuka pagi tadi. Ia selepas hasil perbendaharaan dan indeks dolar turun ke paras terendah dalam tempoh beberapa bulan. Pada 12 tengah hari, ringgit dinegakan pada 4.64 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.49 dan berada pada 3.15 berbanding yen. Ringgit dinegakan pada 5.90 berbanding pound
sterling dan disebut pada 5.10 berbanding euro. Manakala berbanding baf ringgit didagangkan pada 13.36. Proton melancarkan model sedan terbaharunya S70 pada harga bermula RM73,800. Ketua Pegawai Eksekutif Proton Holdings Berhad, Dr. Lee Chun Rong berkata, sedan segmen C itu menampilkan 4 varian iaitu Eksekutif, Premium, Flagship dan Flagship X. Bagi tahun pertama pengenalannya, pengeluar kenderaan nasional itu mensasarkan jualan sebanyak 3,000 unit sebulan. Faisal, why don't you elaborate further? Well, S70 also offers 3 drive features. Not only size, but also features, but also intelligence. So if you look overall, we can compare with our friends in C segment. But just like Mindo mentioned, our strategy is we want to get more volume. Why? We have 10,000 people. We need this volume to support our workers and also our ecosystem. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran model berkenaan yang disempurnakan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz di Bukit Jalil. Menurut Chun Rong, sedan Geely M Grand menerima kira-kira 1,200 tempahan. Dijangka meningkat kepada 5,000 menjelang akhir tahun ini. Tambahnya, varian premium dan flagship telah menerima tempahan tertinggi setakat ini. Tourism